Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran sangat mudah. Seperti tuan-tuan puan-puan sedia maklum, kita dah berada pada siri ke-170 lebih. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita secara langsung, boleh terus melayari page Facebook kami Pusat Tasbih At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana semua playlist telah disusun. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, seperti biasa kita ada dua slot hari ini, slot Tadabbur Al-Quranul Karim dan juga slot Qamus Al-Quran. Kita terus kepada slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Pada hari ini adalah hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bab Al-Hashdul Fanni. Kepelbagaian kesenian di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang ini kita lihat dalam satu topik yang khusus, masih lagi dalam perbincangan kesinambungan antara awal surah dan juga akhir surah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Lasahirun mubin ataupun lasihirun mubin. Tuan-tuan tengok dalam Quranul Karim juzuk ke-11. Juzuk ke berapa? Ke-11. Tuan-tuan lihat. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Sahir, tukang sihir. Okey, itu ayat yang kedua kita bincangkan tadi. Adakah bagi manusia ni rasa ta'ajub, pelik? Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada ila rajulin minhum, kepada seorang lelaki di kalangan mereka. Lelaki tersebut anzirin nas, iaitu Nabi, memberi peringatan. Kamu berilah peringatan kepada manusia. Anzirin nas. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang kita perlu tahu, bila masuk dengan fi'il mudhari', maka tersebut dipanggil apa? Amil nasab. Amil nasab ataupun amilun nasbi, yang menasabkan, yang memfathahkan fi'il mudhari'. Bila masuk dengan fi'il madhi, maka akan jadi zaidah, tak ada memberi makna apa-apa. Tetapi bila masuk dengan fi'il amar, seperti mana pada ayat ini, anzirin nas, kemudian sebelum daripada tersebut ada perkataan qaul ataupun zakara ataupun auha ataupun seumpamanya, berkata, menyebut, ada seumpama dengan mewahyukan. Jadi di sini ada sebelum ada auhayna, auha.
Jadi sudah pasti an tersebut dipanggil an tafsiriyah, iaitu. Adakah bagi manusia ni dia rasa pelik, takjub? An auhayna, ketika mana Allah Ta'ala wahyukan kepada seorang lelaki, an masuk dengan fi'il madhi, auhayna, an auhayna, tak beri makna apa-apa, zaidah semata-mata, sebab an masuk dengan fi'il madhi. Okey, an auhayna tak perlu terjemah apa-apa, an tu tak perlu terjemah, ila rajulin minhum, kepada seorang lelaki di kalangan mereka, an anzirin nas, iaitu an itu iaitu kami wahyukan kepada seorang lelaki, iaitu tafsirannya, penerangannya, iaitu kamu berilah peringatan kepada manusia. Okey, an tu iaitu menjelaskan ayat yang sebelum ni. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada akhir surah Yunus pada ayat ke-108, juzuk yang ke-11. Okey, Quran kata apa? Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Okey, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu. Faman ihtada, siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi, dia telah mendapat petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla, siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan tersebut adalah ke atas dirinya. Jadi tuan-tuan lihat dalam awal ayat yang kedua surah Yunus, dia mulakan dengan apa? Inzar wa tabsyir. Apa inzar wa tabsyir tu? An anzirin nas, beri inzar, peringatan kepada manusia. Kemudian wabasyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, dan juga wabasyir, iaitu tabsyir, memberi berita gembira kepada orang beriman. Disudahi ayat juga dengan keduanya, iaitu inzar dan juga tabsyir. Inzar dan tabsyir. Sebab itu ayat akhir ni, ayat ke-108 yang kita bacakan tadi, dia menerangkan kaifiyah tanfiz, iaitu menerangkan cara pelaksanaan apa yang dituntut pada ayat yang kedua surah Yunus pada awal-awal ayat tadi. Apa dia? Quran kata pada ayat yang pertama, an anzirin nas, berilah peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, berilah berita gembira kepada orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala ajarkan, ajarkan pada ayat yang kedua tadi, iaitu memberi peringatan dan juga memberi berita gembira pada penutup ayat, bagaimana nak melaksanakan al-inzar, beri peringatan, dan juga at-tabsyir, memberi berita gembira. Macam mana cara dia? Iaitu cara dia, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu cara dia. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang al-haq kepada kamu, daripada Tuhan kamu. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa dapat petunjuk adalah manfaat untuk diri dia. Siapa tak dapat petunjuk, kesesatan itu memudaratkan diri dia. Seolah-olah nak memberitahu ayat yang kedua pada awal surah Yunus dengan akhir surah Yunus pada ayat yang ke 108. Bukanlah ayat akhir, tapi ayat second last. Seolah-olah macam akhirlah ayat kedua dan juga ayat 108. Sebab dia dekat-dekat nak akhir. Macam juga awal surah Yunus, bukan ayat pertama pun, ayat kedua, tapi dia dekat dah, berjiranan. Seolah-olah ayat kedua dan juga ayat 108 surah Yunus ayat yang satu. Nampak
Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surah Sad. Allah Taala berfirman dalam surah Sad juzuk yang ke-23. Sad wal Qur'ani dzidzikr. Demi Quran yang mempunyai peringatan. Okey. Allah Taala bersumpah demi Quran yang mempunyai peringatan. Kemudian di akhir surah Sad, Allah Taala kata in huwa illa dzikrul lil alamin. Tiadalah Quran melainkan zikir, iaitu peringatan kepada alamin, kepada alam keseluruhannya. Okey? Alamin. Okey? Nampak tak? Mula dengan Quran, akhir juga. Mula ayat wal Qur'ani dzikr. Quran itu adalah mempunyai ciri-ciri memberi peringatan. Di akhirnya bagi tahu tak lain tak bukan Quran adalah memberi peringatan kepada alamin. Okey Kemudian tuan-tuan lihat dalam surah Qaf. Surah Qaf juz 26 sebelum surah Dzariyat. Sebelum surah Dzariyat, selepas surah Al-Hujurat juz 26 apa dia? Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Pada ayat pertama wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang Majid. Okey. Yang baiklah, yang terpuji. Disudahi ayat fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ayat ke-45. Kamu berilah peringatan. Peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takutkan wa'id, ancaman. Iaitu nampak awalnya sebut Quran, akhirnya sebut Quran. Juzuk berapa? 26. Tuan-tuan lihat mula dengan Quran, akhir juga dengan Quran. Wal Qur'anil Majid, demi Quran yang sangat mulia. Disudahi ayat pada ayat 45, fadzakir bil Quran. Quran juga kamu ingatkanlah orang yang takutkan Allah dengan Al-Quran. Takutkan wa'id, ancaman, dengan Al-Quran. Ancamanku, takutkan ancamanku dengan Quran. Orang yang takutkan ancamanku, berilah peringatan dengan Quran. Nampak jadi seolah-olah di sini yang diisyaratkan siapa dia? Iaitu Al-Quran. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Kemudian disudahi ayat dengan fadzakir, kamu berilah peringatan. Beri peringatan dengan apa tu? Bil Quran, itulah musyar ilaih, yang diisyaratkan. Beri peringatan dengan apa? Dengan Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya, cuma kita tidaklah terungkap satu persatu mengenai kesinambungan ayat di awal surah dan juga di akhir surah. Cuma apa yang pasti di sini yang jelas, iaitu permulaan surah dan juga akhir surah tidak ada kontradiksi antara satu sama lain. Okey, dan bukan secara kebetulan, tidak. Ini tanda di antara satu tanda daripada tanda-tanda yang jelas kitab Al-Quran adalah satu kalam yang baligh, yang sungguh tinggi dan juga agung. Okey. Kemudian sekarang kita kembali kepada suratul An'am. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan suratul Baqarah ayat ke-173. Tuan-tuan lihat Suratul Baqarah disudahi dengan apa? Ayat innallaha ghafurur rahim. Tuan-tuan nampak tak? Kita buka dulu
Surah Al-Baqarah ayat 173 Tuan-tuan nampak pada muka surat yang ke-26. Okey. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Dalam surah Al-Baqarah disudahi dengan apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Innallaha ghafurur rahim. Dalam suratul An'am, suratul An'am apa dia? Juzuk yang ke berapa tu? Juzuk yang ke 8 Betul, juzuk ke 8. Tuan-tuan lihat surah Al-An'am juzuk ke 8. Pada ayat ke berapa tu? Pada ayat ke 145. Tuan-tuan lihat. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitah ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Nampak? Fa inna rabbaka tak digunakan fa inna Allah, tapi digunakan fa inna rabbaka ghafurur rahim. Satu digunakan Allah, satu digunakan Rabb. Nampak tak? Dalam suratul Baqarah digunakan Allah, innallaha ghafurur rahim, tak digunakan inna rabb. Tapi dalam ayat ni digunakan rabbaka, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Peletakan setiap lafaz ni daripada dua ayat surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran, surah Al-An'am pada muka surat 147 ini, pada muka surat 147 ayat 145 di akhir ayat. Peletakan ni adalah pada siyaqul ayah, iaitu konteks cerita yang mengkehendakinya meletakkan Allah pada tempatnya, Rabb pada tempatnya. Okey. Jadi sebenarnya tidak diletakkan secara berlainan supaya tidak berlaku apa? Tidak berlaku pengulangan. Sebab itu kalau kita lihat dalam suratul An'am, tuan-tuan kena kaji balik, kemungkinan di dalam suratul An'am perkataan Rabb itu lebih banyak berbanding dengan suratul Baqarah perkataan Allah itu lebih banyak. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat pula dalam suratul An'am. Suratul An'am di akhir sekali tak salah, sebelum masuk suratul A'raf ni. Juzuk ke 8 juzuk ke 8. Bukan juzuk 8, juzuk ke 7 akhir sekali tu. 9 lah juzuk 7 suratul An'am. Muka surat 140 ayat 98 betul lah, ayat 98. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda' qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Allah lah yang menciptakan kamu daripada seorang diri. Kemudian bagi kamu ada tempat tetap, mustaqar wa mustawda', ada tempat simpanan dalam rahim ibu. Okey.
digunakan perkataan ansha'akum min nafsin wahidah. Bukan sekadar suratul An'am. Dalam suratul An'am diletakkan ansha'akum. Berbeza kalau kita tengok dalam suratul Nisa dan juga suratul A'raf dan juga suratul Zumar, diletakkan perkataan bukan ansha'akum tetapi khalaqakum. Nampak? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dalam suratul Nisa pun ada, suratul A'raf pun ada, suratul Zumar pada ayat ke-6 suratul Zumar. Suratul A'raf tak salah sebelum masuk suratul Anfal, juzuk ke-9 page yang second last lah sebelum masuk sebelum masuk surah apa tu? Sebelum masuk suratul Anfal. Juzuk 9. Tuan-tuan lihat muka surat 175. 175 pada ayat yang ke-189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Okey, tuan-tuan nampak? Jadi di sini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkemungkinan juga perkara yang sama. Perkataan ansya'a yunsyi'u insya' mungkin banyaknya berulang dalam suratul An'am, sebab itu diletakkan ansya'a. Tapi khalaqakum banyak dalam suratul Nisa, suratul A'raf, perkataan kalimah khalaqa itu lebih banyak. Maka sebab itu diletakkan perkataan khalaqakum bukan ansya'akum. Okey. Kemudian supaya tak nak juga perkataan ni berulang-ulang. Takkan semua surah, dalam 4-5 surah semua benda yang sama, khalaqakum. Sudah pasti ada satu surah ataupun 2 surah dia berlainan kalimahnya daripada surah-surah yang lain. Seperti mana dalam suratul An'am digunakan ansya'akum, menunjukkan dia berbeza daripada suratul Nisa, suratul A'raf, suratul Zumar yang menggunakan perkataan khalaqakum. Walaupun khalaqakum dan juga ansya'akum maknanya lebih kurang sama. Maknanya lebih kurang sama, menciptakan. Nak memberitahu Allah Subhanahu wa taala meraihkan beberapa surah dalam satu masa. Kita lihat dalam suratul An'am, Allah Taala menyatakan inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Ini pada akhir suratul An'am sebelum masuk suratul A'raf. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Kita nak highlight di mana sari'ul 'iqab, tak ada la sari'ul 'iqab, tak ada lam berbaris atas. Dipanggil lam lil ibtida'i, tak ada. Kerana lam lil ibtida' adalah lam yang bersama pada khabar inna. Inna rabbaka, rabba adalah isim inna, sari' adalah khabar inna, dan khabar inna kalau ada lam dipanggil lamul ibtida', tidak ada di sini.
Berbeza dalam suratul A'raf pada ayat ke-167 juzuk yang ke-9, 5 line plus 1 page. Tuan-tuan lihat di tengah-tengah tu ada ayat Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ada la sari'ul iqab, ada la, bukan lam alif, lam yang berbaris atas, la sari'ul iqab. Kemudian sekali lagi la ghafurur rahim, ada lam lagi. Sebab apa tambah lam pada sari'ul iqab? Kerana siyaqul a'raf, dalam konteks cerita dalam suratul a'raf, dia nak apa? Nak penambahan lam ini dalam suratul a'raf. Kerana maqam dalam suratul a'raf adalah maqam ta'jilil uqubat, iaitu disegerakan hukuman, siksaan, azab kepada orang-orang Bani Israel, berbanding dalam suratul An'am tidak disegerakan. Sebab tu tak diletakkan lam. Nampak Kemudian yang terakhir pada hari ini, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam suratul An'am. Okey, suratul An'am pada page yang pertama suratul An'am ada disebutkan faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Tuan-tuan lihat pula dalam suratul Syu'ara ayat ke-6 juzuk yang ke-19, faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Nampak tak? Dekat mana kita nak highlight kan? Dalam suratul Syu'ara ayat yang ke-6 dan juga dalam suratul An'am. Tuan-tuan lihat page yang pertama suratul An'am. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat di dalam suratul An'am ada penambahan bil haqqi. Faqad kadzabu bil haqqi. Dalam suratul Syu'ara tak ada faqad kadzabu fasayatihim, tak ada bil haqqi. Kemudian Allah Taala meraihkan pada janibil lafzi, iaitu dari sudut lafaz itu untuk pembinaan, membina dua surah. Untuk apa? Dari satu sudut sudut lafaz untuk pembinaan dua surah. Satu suratul An'am, satu lagi suratul Syu'ara. Suratul An'am ada bil haqqi, dalam suratul Syu'ara tidak ada bil haqqi. Okey. Ini dari sudut lafzi, lafaz ni ada, lafaz dalam surah ni tak ada. Itu dari sudut lafaz. Lebih-lebih lagi dari sudut makna. Okey. Sesungguhnya berulang-ulang kalimah al-haq dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am sebab apa letakkan faqad kadzabu bil haqq? Dalam suratul An'am perkataan al-haq berulang sebanyak 12 kali dalam suratul An'am. Dan tidak datang kalimah al-haq dalam suratul Syu'ara, sama sekali tak ada. Kerana itu diletakkan setiap lafaz pada tempat yang lebih layak untuk dia. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam suratul An'am diletakkan apa? Fasaufa. Saufa dipanggil harfu at-taswif, saufa. Dalam suratul Syu'ara juga ada harfu taswif, tapi bukan saufa, sa, sin berbaris atas sa. Dua-dua masuk pada fi'il mudhari'. Okey, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim, saufa. Dalam suratul Syu'ara faqad kadzabu fasa sayatihim. Nampak itu dipanggil harfu taswif. Okey. Kerana apa boleh jadi begini?
fa innahu alawatan 'ala as-siyaq al-khas alladhi waradat fihi kullu ayatin min al-ayatain. Okey, bergantung kepada siyak, konteks cerita. Okey, tuan-tuan lihat apa yang disebutkan dalam surah Al-An'am adalah untuk ta'khiril uqubat. Apa makna ta'khiril uqubat? Dilewatkan, diposponkan dia punya azab, hukuman. Berbeza dalam surah Syu'ara, disegerakan hukuman. Sebab itu dalam surah Syu'ara dia letak sa tu tak jauh sangat, sebab hukuman nak turun dah ni, azab nak turun dah ni. Tapi dalam suratul An'am, ta'khirul azab, ta'khirul uqubat, hukuman tu dilewatkan, lambat sikit. Sebab tu letakkan fa sawfa ya'tihim dalam suratul An'am. Okey, ini kita kata dalam pembinaan setiap dua surah lah, melihat kepada konteks surah tu lebih umum. Seperti mana hubungan, keterikatan antara yang kita sebutkan tadi, kalimah sari'ul iqab dan juga la sari'ul iqab, ada tambah lam untuk takhir dan juga ta'jil, segera dan juga dilewatkan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan dalam satu surah, dan dalam satu surah ataupun beberapa surah, Allah Taala raihkan segi lafaznya, siyak, siyak, konteks ceritanya, jauh dan juga cara ceritanya. Setiap kalimah yang datang, semuanya Allah Taala raihkan bagaimana. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meraihkan suratul Baqarah, Al-A'raf, Asy-Syu'ara, Al-Isra, An-Nisa, Az-Zumar dan juga selainnya. Bahkan Allah Ta'ala juga meraihkan pada tempat yang satu, fil mautinil wahid, tempat yang satu je pada semua surah-surah Al-Quran dan juga semua ayat-ayat Al-Quran, daripada semua hubungan, kita panggil alaqah, hubungan, ataupun al-ihtimalat, kebarangkalian. Allah Ta'ala raihkan semua. Sebab itu dalam perletakan satu kalimah dalam Quran bukan benda yang biasa-biasa, mempunyai makna yang cukup mendalam. Kalau kita perhatikan betul-betul antara dua ayat, antara ibarat ta'bir Al-Quranul Karim, antara kulit permulaan dan juga kulit akhir, daripada bermula suratul Fatihah sampailah suratul Nas, adakah mampu mana-mana manusia ataupun makhluk di dunia ini yang mampu mendatangkan seperti Quran? Setiap kalimah cukup halus, ada kaitan antara satu dengan yang lain. Okey, insya-Allah lepas ni kita akan masuk lagi sedikit seni dalam ta'birul Quran, bagaimana perbezaan antara satu surah dengan satu surah yang lain, walaupun ayat mutasyabihat, ayat yang hampir sama, tetapi mengandungi perbezaan antara satu sama lain. Okey, saya kira cukup setakat ini pada hari Jumaat yang mulia ini. Kita sudahi kita punya slot tadabbur Al-Quranul Karim. Sekarang insya-Allah tuan-tuan, kita terus berpindah kepada slot yang kedua, iaitu slot Qamus Al-Quran, masih lagi di dalam huruf jim. Okey, pada muka surat yang ke-apa? 85. Okey, 85. Jim Fa Hamzah.
Jufa'a. Jufa'a terbuang menjadi sampah. Terbuang menjadi sampah. Fa amma zabadu fayadhhabu jufa'a. Okey. Jufa' ni sesuatu yang mana al-wadi, lembah, telah melemparkannya. Makna air daripada sail, air daripada lembah, daripada atas bukit telah keluarkan benda-benda yang tak macam sampah lah. Ataupun periuk yang mengeluarkan buih-buih, masak nasi ke, air ke, berbuih-buih, itulah dipanggil sebagai jufa'. Okey. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a. Tuan-tuan lihat dalam surah Ar-Ra'd 5 lain, juzuk 13 5 lain. Muka surat berapa? 251. Di mana anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما الزبد adapun buih فأما الزبد buihnya seperti buih arus itu فيذهب جفاء adapun buihnya zabat tu makna buih zabadu akan hilang. Fayadhhab akan hilang buih tu jufaan. Okey. Jufa'a sesuatu yang tak ada nilai. Dia akan hilang seperti sesuatu yang tidak bernilai. Jufa'a. Di sini terjemah apa dalam buku? Terbuang jadi sampah. Tak ada nilai. Okey, terbuang menjadi sampah. Okey, kita lihat lagi perkataan jifan. Jifan makna maksudnya mangkuk. Dalam surah As-Saba ada sebut Surah As-Saba 1 lain, juzuk 22. Surah As-Saba 1 lain juzuk 22, tuan-tuan lihat. Empat lain lah, juzuk 22. Muka surat 429 pada ayat ke-13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Jifan. Jifan ni makna mangkuk-mangkuk. Jifan adalah jamak kepada jafnatun. Mana bekas makanan. Okey. Jifnun ada yang kata khusus untuk bekas sarung pedang. Jamak dia ajfan. Okey. Kemudian tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada ayat ke berapa? Ayat ke-13 surah As-Saba. Kemudian perkataan kita nak bincangkan adalah tajafa. Tajafa makna menjauhkan. Ini tuan-tuan lihat dalam surah As-Sajdah setiap pagi Jumaat. Pagi Jumaat tuan-tuan baca surah As-Sajdah, tuan-tuan akan jumpa. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى jauh, junubuhum lambung mereka. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh. Anil madaji' dari tempat tidur mereka. Apa maksud jauh? Maknanya kurangkan tidur, tapi mereka banyak wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a.
Mereka berdoa kepada Allah, khaufan, rasa takut, dan juga rasa ingin ke rahmat Allah. Tama'a. Okey, tajafaf makna jauh, lambung daripada tempat tidur maknanya kurang tidur. Kemudian jim lam ba jalab, ajlaba makna panggil dengan jerit, jalabib makna pakaian wanita lah, jalabib. Okey, kita lihat jim lam ba ni, ajlaba panggil dengan menjerit, ajlaba. Wa ajliba alaihi bi khaylika wa rajilika wa syarikuhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Suratul Isra, ajlab, menjerit dengan keras. Okey, juzuk apa dia? 15 Suratul Isra. Di mana ya? Pada muka surat yang ke 288 ayat yang ke-64. Wastafziz man istata'ta, kamu perdayakanlah orang yang kamu mampu. Orang yang kamu mampu di kalangan mereka, bisautika, dengan suara kamu. Okey, dengan ajakan kamu. Dan kerahkanlah, wa ajlib alaihim bi khailik, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Ajlib makna jerit, panggil, makna ajaklah mereka dengan sungguh-sungguh. Ini syaitan ni. Okey, kerahkanlah, ajak, panggil, buat da'yah syaitan kepada pengikut-pengikut dia. Okey, jalabib mana pakaian wanita, jalabib. Jalabib adalah pakaian wanita, jamak kepada jilbabun, jilbab. Okey, ada yang kata jilbab ini adalah al-qumus, qamis, qamis. Qamis ni macam jubah lah, jubah kita masuk tu, ada pakaian dalam, kita pakai luar, qamis. Ataupun satu lagi dipanggil khumur, khimar. Jilbab ni ada dua makna, jubah pun boleh, ataupun dipanggil tudung, khimar. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang berikutnya, jim lam sin, majalis. Majalis ni tempat duduk, majlis tempat duduk, ataupun majlis dalam bahasa Melayu majlis juga. Jadi bila sebut majlis adalah zaraf, tempat. Zaraf apa? Ismul makan. Jalalun, keagungan, jalal. Kita panggil lafzul jalalah, lafaz keagungan. Okey, Zul jalali wal ikram. Al-jalal, al-jalal, zul jalali wal ikram tidak digunakan pada selainnya. Al-jalal hanya untuk Allah Ta'ala aja. Okey, al-jalal. Kemudian kalau jalal lain, jalalah. Kalau sabdukan lam jadi lain, jalal. Jalalah adalah binatang, haiwan yang makan najis, itu panggil jalal. Binatang yang makan najis macam ayam, makan, kita tak bagi dia dedak, kita bagi dia najis makan. Ikan keli, tak bagi dia makanan ni, tapi bagi najis dia makan. Jadi adakah kita boleh makan, tu dipanggil ayam jalalah, jalal.
Jadi cara dia kena kuarantin lah. Kuarantin kan ayam tu 3 hari, ada ulama kata 3 hari, ada ulama kata beberapa hari. Kuarantin dia bagi makanan lain, makanan yang selain daripada najis. Okey. Cukup sekadar ini, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari Isnin. Kita akan bincangkan perkara apa yang kita nak bincangkan, insya-Allah, iaitu mengenai dengan tadabbur Al-Quran. Masih lagi kita akan bincangkan antara kesinambungan satu ayat dengan satu ayat yang lain. Bukan awal ayat dan juga akhir, bukan awal surah akhir surah sudah habis. Kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebab apa dipilih lafaz ni, sebab apa dipilih kalimah ni, itu kita akan bincangkan, insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi dalam pembincangan huruf jim, insya-Allah. Mungkin minggu depan dalam 2 hari ataupun 3 hari lagi, insya-Allah kita akan habis huruf jim dan terus kita akan masuk kepada huruf ha. Okey. Cukup sekadar ini dulu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama kita memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Dan jangan lupa kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat ini, dan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan terlepas ikuti siaran kami, terus pergi ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, pergi ke YouTube kami, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.